Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahil wahid al-fardis samad alladzi lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سلاما على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, untuk sama-sama kita menyambung pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Pada rekod saya ni 6 hari bulan 2. Lah 5 hari bulan 2. 3 hari bulan 2. 5 hari sini 5. 5 hari bulan 3. Maknanya lebih kurang 3 bulan. Malam ini kita sambung pengajian kita. Kitab saya muka surat 56. 57 ya? Hendaklah takut ia. Oh, situ dah. Kita kena ambil sikit alik ke depan, alik daripada belakang sikit. Sebab dia jadi tengah-tengah. 3 bulan tak ingat dah cerita apa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin. Dan firmannya, saya ambil kat situ sebab dia ada kaitan. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Artinya, dan tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala. Maka sayugia bagi yang berakal bahawa adalah ujubnya, ujub yang berakal. Nya tu balik kepada yang berakal. Selama-lama dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dan kemurahannya Allah. Kerana mengurniakan ia Allah baginya yang berakal akan ilmu dan akal, dan memberi pertunjuk ia baginya, bagi yang berakal kepada ibadah. Ada terdahulu baginya, bagi yang berakal itu Allah, dan hendaklah takut ia akan mencabut Allah Ta'ala akan tersebut daripadanya yang berakal.
Dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu istidraj atasnya, nya yang berakal. Domir dia ganti nama tu balik kepada orang yang berakal di sebelum tadi. Kita masih lagi sedang membicarakan sifat ujub. Sebagaimana yang kita telah bincangkan sebelum daripada ini, kalau muslimin ingat, muslimat memang tak boleh masuk lagi. Saya kata muslimat tak boleh. Tak boleh lagi. Kalau kita bincangkan dahulu dan banyak pertemuan, siri-siri pertemuan yang membicarakan tentang ujub. Ujub ni perasaan yang datang dalam diri kita. Dia tak berkait dengan orang. Dia duduk seorang-seorang tengah malam pun boleh datang rasa ujub. Duduk di rumah seorang-seorang sambil-sambil minum air tu boleh datang perasaan ujub. Dia lain dengan takabur. Takabur dia berkait dengan orang. Ada orang datang takabur. Riak nak tunjuk pada orang. Riak dia berkait dengan orang juga. Buat satu-satu kerja, ambil gambar, tunjuk masuk dalam Facebook, dalam Instagram dan sebagainya. Tapi bahasa Melayu kita disebut ta'ajub, telah ambil daripada bahasa Arab itu. Diambil daripada perkataan Arab. Ujub ni dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat. Dan dalam kitab ini, kitab dia sebut dua. Dan memang itulah kebiasaannya, ilmu dan akal. Ilmu dan akal, itu kebiasaannya. Dia rasa ujub dia hebat. Sebab apa? Sebab bila dia bercakap, dia boleh bagi pandangan begitu, dan orang hormat dia, panggil dia pula dengan, kalau ada PhD panggil dengan doktor. Kalau tak panggil doktor nanti dia marah pula. Kalau orang tak bangun hormat pada dia akan. Tapi ujub ini dia rasa bila duduk seorang termenung, oh hebat. Orang tanya semua boleh jawab. Nak banding dengan semua orang yang ada di keliling aku, semua orang tu tak pandai semua. Aku seorang je yang pandai. Itu ujub. Sebab itu ujub ini dosa yang boleh berlaku duduk seorang-seorang. Kita bangun tahajud, kita rasa kita bagus. Setakat yang aku tahu, orang lain tak ada yang bangun tiap-tiap malam macam aku. Contohlah. Setakat yang aku tahu, tak ada orang yang boleh pergi umrah tiap-tiap tahun. Aku je yang boleh pergi. Dia mari rasa ujub. Dia tak sebut pada orang, tapi mari rasa takjub dengan amal ibadah dia. Kebiasaannya begitulah, ilmu dan akal di kelebihan yang ada yang Allah berikan kepadanya. Maka pengarang kitab menyebut wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ini ayat muslimin rahimakumullah menjadi dalil kepada segala perkara datang daripada Allah. Segala perkara datang daripada Allah dalam erti kata dengan iradah dan kudrah Allah. Sebab itu dalam ayat ini pengarang kitab ini rahimahullah nak mengaitkan kita dengan ilmu tauhid. Muslimin yang dirahmati Allah, kita dah bincang sebelum daripada ilmu Islam ini, tiga serangkai ini dia tidak boleh pisah. Kalau kita ambil tasawuf sahaja, tasawuf ni perbahasan untuk menyucikan hati kita. Kita terlupa nak mengambil ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ilmu apa? Ilmu pegangan. Dia bukan ilmu penyucian hati, lain tu. Lain-lain tapi ada kaitan yang cukup rapat. Tauhid ilmu pegangan, ilmu keyakinan, i'tiqad, kena letak dalam hati, jazam, kukuh, tak boleh berubah walaupun sikit. Dan ilmu tasawuf, ilmu kita belajar cara nak menyucikan, nak bersih hati kita. Oleh kerana kita duduk atas dunia, kehidupan kita sudah pasti akan berhadapan dengan macam-macam perkara. Musuh kita banyak. Allah sebut dalam kitab Minhajul Abidin, musuh kita banyak. Dibahas secara panjang lebar. Maka hati kita ini perlu dibersihkan.
Maka dengan cara kita belajar ilmu tasawuf. Tapi tak cukup ilmu tasawuf saja. Sebab dia berkait macam tadilah disebut wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Maksudnya apa sahaja yang kamu kehendaki melainkan, dan tidaklah apa yang kamu kehendaki itu melainkan dia adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya segala perkara, bukan sebahagian daripada perkara. Muslimin muslimat rahimakumullah, datang ke surau ni, datang dalam hati kita disebut, kalau kita mengaji ilmu tauhid, dia ada ikhtiar dan usaha. Memang, tetapi ikhtiar dan usaha itu pun dengan kehendak dan kudrah Allah, dengan kehendak, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dia nak kait ni, dia nak kait tasawuf dengan tauhid. Kalau yang pegangan, hak jazam, yang kita yakin bahawa segala perkara itu datang daripada Allah, maka kalau semua itu, segala perkara, ahli ulama kita bila syarah tentang segala perkara ni, sebab itu kalau orang beriktikad dan dia gerakkan jari kan, ada cincin. Jari yang bergerak itu, cincin pun bergerak juga. Tapi bila ditanya cincin yang bergerak itu siapa yang gerakkan? Dalam kitab-kitab ilmu tauhid sebut tu, cincin yang bergerak itu Allah yang menggerakkan, bukan jari yang menggerakkan. Siapa yang beriktikad jari yang menggerakkan, tidak ada khilaf ulama, kafir orang tu. Iktikad. Memang kita bercakap adat tu cerita lain. Tapi dari segi iktikad, sebab apa? Sebab segala perkara yang berlaku di alam ini dengan kehendak dan kuasa Allah. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah hendak sesuatu itu berlaku, perbahasan tu pun panjang, bukan disebut dengan kun. Ulama kata nak beritahu kan lebih daripada itu, lebih segera daripada itu, lebih cepat daripada kun. Tapi jadi itu dikaitkan dengan sifat ujub ini. Bagaimana nak merawat sifat ujub? Orang itu memiliki tauhid yang sahih, iktikad dia yakin bahawa semua perkara datang daripada Allah. Nak ujub kat mana? Ilmu yang dia dapat memanglah ikhtiar dia, usaha dia. Ikhtiar macam mana? Dia pilih tempat belajar, pergi mengaji universiti ni, kemudian sambung lagi daripada diploma, lompat ke degree, daripada degree masters, daripada masters sampai ke PhD dan doktor. Memanglah itu ikhtiar dan usaha dia. Tetapi yakin semua itu adalah dengan kehendak dan kuasa Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tak dapat dia. Maka ilmu itu sehingga dia menjadi, orang panggil dia, orang panggil dia tuan guru, orang panggil dia profesor ke, profesor madya ke, hakikatnya adalah datang daripada Allah. Kalau Allah tak bagi, jangan dicerita memang tak dapat. Yang dia dapat itu, ya, ikhtiar usaha. Sekarang ikhtiar usaha, kita dah belajar dalam ilmu tauhid, ikhtiar usaha tak bagi bekas. Ikhtiar usaha kita tak bagi bekas. Tuan-tuan yang bekerja contohnya lah, daripada kita hidup susah, dulu pakai motor mungkin kan, lepas tu kereta, lepas bertukar-tukar akhirnya kereta besar, rumah besar dan sebagainya. Memang itu ikhtiar dan usaha kita. Tapi ingat, ikhtiar dan usaha kita itu tak boleh bagi bekas walaupun sedikit.
Semua perkara, kena faham kat situ, kena pegang tu i'tiqad kita tu. Semua perkara dengan iradah dan qudrat subhanahu wa ta'ala. Bila kita pegang tu, insya-Allah perkara kita ni ajar pada kita, maka tidak akan perasaan ujub. Tidak ada perasaan ujub itu. Dan boleh jadi, kita sambung situ kan. Nak bagi saya sambung tu awal tu sikit, nak bagi nampak kita faham lah. Dan boleh jadi bahawa pemberian itu istidraj atasnya. Kita nak kena ingat tu kemungkinan istidraj. Apa maksud istidraj? Istidraj ini pemberian nikmat yang tidak diredai oleh Allah. Istidraj, biasanya istidraj ni dia bincang, kita mengaji ilmu tauhid, bila bincang bab mukjizat, bila cerita bab sihir, dia ada satu bahagian dalam bab nubuwah, kenabian. Sebab di antara bab nubuwah itu dibicarakan tentang mukjizat, jadi dibuat perbandingan, ada mukjizat, ada sihir, ada irhas, ada karamah, ada ma'unah, ada istidraj. Istidraj ini nanti diterang kat bawah tu. Istidraj macam Fir'aun contohnya. Itu contoh yang terang. Kekuasaan padanya. Padahal dia mengaku dia Tuhan tu. Allah bagi dia jadi Raja Mesir. Kenapa Allah bagi sedangkan dia dah mengaku lawan Tuhan? Nabi Musa alaihissalam, Allah dia tolak. Dia lawan Nabi Musa alaihissalam. Tapi kenapa Allah bagi kekuasaan? Dipanggil istidraj. Jadi sebab itu muslimin yang dirahmati Allah, agar kita jaga-jaga tu. Jangan kita kata, aku tak semayang, aku buat maksiat, okey je, bisnes makin laris. Sebelah tu tak semayang, setiap waktu semayang, tak berapa laku mana. Kenapa? Dia pukul rata begitu. Banyak yang kes begitu. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtah. Artinya membuka Allah Ta'ala atas mereka itu akan bermacam-macam daripada segala atas jalan istidraj, hingga apabila sukacita mereka itu dengan segala nikmat yang diberikan akan mereka itu, menyeksa Allah Ta'ala akan mereka itu dengan terkejut. Sebab itu istidraj. Orang yang tak tahu, dia rasa ni Allah sayang kat dia ni. Walaupun dia buat maksiat, walaupun dia buat kemungkaran, apa yang dia nak dapat. Berjaga-jaga kemungkinan besar. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan At-Tabrani dan Al-Baihaqi dalam kitab Sya'bul Iman, yang mana diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir. Dia sebut, iza ra'aitallaha a'tal 'abda fid dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asihi istidrajun, summa tala Rasulullah sallallahu fa'adzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' ila akhir ayat. Di ayat kat depan tu ada lagi sikit tu. Ayat kat depan tu, falamma nasu ma dzukiru bihi. Ada sikit lagi. Kemudian baru fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir ini, dia kata apa? Dia kata, sekiranya kamu tengok Allah beri sesuatu kepada hambanya di atas dunia, tapi dia masih lagi buat maksiat, dapat
ilmu, jadi alim, tapi maksiat tak tinggal. Allah bagi kekayaan pada dia. Makin kaya, tapi maksiat dia tak tinggal. Tak berubah. Maka kata Uqbah bin Amir, sesungguhnya dia itu. Nak kenal orang yang istidraj, kata Uqbah bin Amir, dia kata kamu tengok seorang kenikmatan kepadanya, tapi dia kekal dengan maksiat. Jadi kita bukan nak tengok orang, kita balik pada diri kita. Kita buat sesuatu, ibadat kita makin jauh, hubungan dengan Allah makin jauh, maksiat makin banyak buat. Jaga-jaga. Itu bukan kelebihan. Kita bimbang dia adalah istidraj. Dan bimbangnya istidraj ini Allah akan ambil secara mengejut. Tengok kisah Firaun ni kita sebut tadi. Kuasa sampai ke muncaknya, sekejap saja tenggelam. Allah Namrud pun sama. Hanya dengan nyamuk saja masuk dalam telinga ni mati. Itu yang kita bimbang, takut kita sedang berada dalam kemuncak tinggi. Kita rasa apa kita nak dapat semua, kita nak semua dapat. Leka kita waktu itu Allah ambil. Na'udzubillah min zalik. Minta-minta jauh lah. Jadi sebab itu, moga-moga apa yang Allah berikan kepada kita itu kelebihan, sama ada ilmunya, sama ada akalnya, sama ada ibadahnya, menjadi panduan kepada kita untuk kita berjaga-jaga. Kena nilai tu, nak kena belajar tu. Orang tak belajar, dia ramai yang saya jumpa begitu. Ada dia tanya, macam mana ustaz? Ada belajar-pelajar, kawan dia tu semayang tak mana, tapi bila belajar exam kita jaga semayang ni, umpama dia nak ikut tu, dia nak jadi dalil. Jadi daripada semayang dapat C, bahaya tu, sebab tak belajar, tak ada ilmu. Jangan kita ingat bila dia dapat kelebihan itu dalam keadaan dia melakukan maksiat, makna ramai orang tafsir begitu. Dia kata menunjukkan Allah redha pada kita. Kumpulan kita ni Allah redha. Sebab apa? Sebab kita berjaya. Jadi sebab itu, bila kita belajar ni kita tahu, kita boleh hukum. Bukan nak tengok orang lain, kita hukum diri kita. Tengoklah Allah, macam mana ni Allah bagi nikmat macam-macam. Tapi aku semayang, kita tak jaga. Semayang lewat. Ibadah jaga-jaga tak istidraj. Sampai satu waktu Allah Subhanahu wa ta'ala tarik, Allah akan ambil. Na'udzubillah min zalik. Dan firman sanastadrijuhum min la ya'lamun, artinya selagi kami ambil mereka sedikit-sedikit daripada pihak tiada mengetahui mereka itu akan dia pihak. Maksudnya Allah akan tarik sedikit demi sedikit. Ada orang ini dalam keadaan dia tidak sedar. Memang kita tengok pun ramai yang begitu. Dia tak sedar, Allah tarik sikit, sehingga disebut dalam kitab ini, pengarang kitab ni kata apa? Dia kata makna istidraj itu menghampirkan kepada seksa Allah dengan diberi tangguh sedikit-sedikit. Istidraj ni maksudnya peringkat, sedikit demi sedikit, seperti mereka yang hendak. Dia buat perumpamaan. Orang tangkap ayam macam mana? Dia bagi jagung dulu sikit,
Dia bagi padi sikit, ayam tu mari. Oh, ayam tu kata kenyang dah aku. Sama tu. Dia tabur lagi, makin dekat. Pisah duduk belakang. Sama tu, perumpamaan yang cukup baik. Tak sedar, bagi lagi, bagi dekat, sambal kaki, sembelih. Ayam tu nampak macam tuan dia baik. Oh, bagus tuan ni. Kadang-kadang bergaduh lagi dengan ayam lain. Tak bagi, hak bahagian dia. Itulah perumpamaan. Jangan kita rasa, sama juga kan, kadang kita tengok banyak yang begitu kan. Hak kaki surau, kaki masjid ni macam-macam penyakit ada. Hak kaki kelak malam tak ada penyakit pula. Boleh pergi kelak malam, tiap-tiap malam. Boleh buat maksiat. Macam-macam maksiat boleh buat. Hak ke surau ni, minta maaf lah, bertungkat ada. Minta maaf lah. Hak berpapah ada. Kita tak jumpa orang kelak malam naik duduk atas kursi gitu je, tak larat. Dah kenapa tak bangun menari, tak larat dia tu. Tapi mari masjid surau tengok kursi ada 3-4 duduk sembahyang. Jangan kita pandang di situ, maksudnya baik orang sana. Tak. Allah biarkan keadaan itu sehingga sampai satu masa Allah akan mengambilnya. Na'udzubillah. Jadi sebab itu ia menjadi panduan kepada kita, tak ada ruang sebenarnya untuk kita ujub. Kerana hakikatnya semua datang daripada Allah. Perkara kita ni bagi kepada kita dua pandangan. Yang pertama, kita kena ingat bahawa daripada Allah. Maka amat mahal kita ujub baru nak sadar, ni hak aku, ni usaha aku, ni pernah. Tak layak sebab apa? Allah yang bagi. Sebab kita tengok berapa ramai orang yang lebih berusaha daripada kita tak dapat. Itu menunjukkan bahawa yang memberinya ialah Allah. Ada orang siang malam kerja tak dapat. Kita kadang dengan memanglah susah tu, itu dapat tu hakikat ada siapa? Allah yang beri dengan iradah dan kehendak Allah. Maksudnya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tentukan bila sejak azali tu. Sebab itu disebut tadi terdahulu baginya sebab kehendak Allah kita supaya berjaya. Tuan-tuan, keadaan tuan-tuan pada hari ini, ada yang kerja itu, ada kerja ni, ada dapat banyak ni. Ketentuan daripada Allah sejak azali. Kehendak Allah sejak azali. Terdahulu daripada sebab. Terdahulu daripada tuan-tuan. Sejak azali lagi Allah tentu dah. Si fulan bin si fulan macam mana. Umurnya panjang mana. Kesihatannya macam mana. Syakiyun au sa'idun. Dalam hadis sebut. Adakah dia akan hidup dalam keadaan celaka ataupun bahagia. Macam mana. Umurnya macam mana. Semua sudah Allah tentukan. Dia lebih terdahulu daripada sebab. Lebih daripada ikhtiar dan usaha. Kita tu, Allah sebut dalam Quran banyak tempat, sandar pada kita, yang itu yang akan dinilai masuk syurga ataupun masuk neraka. Tapi hakikat, dah kalau semua daripada Allah, kita sebut dengan semata-mata keadilannya Allah. Takut ada orang tanya, dah kalau begitu kenapa Allah jadikan orang tu kafir? Masuk neraka. Kenapa Allah jadikan dah dia miskin, sakit pula, susah pula, macam-macam masalah pula? Itu dengan keadilan Allah. Jangan kita nampak itu zalim, dah dia buat, kemudian bagi masuk neraka pula. Tuan-tuan, zalim apa maksud zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Zalim
kita sesuatu bukan hak kita. Kereta orang kita pakai, tak minta ambil. Orang kereta jiran sebelah, kita tukar cat lain. Boleh tak? Tak boleh. Bukan hak kita. Tapi kalau hak kita dipanggil zalim tak? Tak zalim. Ikut kita lah nak buat macam mana rumah kita. Tuan-tuan nak buat pintu ke atap, masuk ke atap. Orang dia kata zalim, ikut saya, rumah saya. Saya rasa mudah masuk ke atap daripada masuk ke depan. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara ni, alam ini hak dia, ikut dia. Sebab itu disebut segala perkara yang berlaku ni semata adilan Allah. Kerana dah saya tak nampak, mungkin mana dah macam kita sebut sebelum ni kan, kadang-kadang orang dia punya kereta dia akal, macam mana dia boleh buat? Dia buat macam apa ni, jentolok tu kan tayar dia, tuan-tuan pernah tengok dia buka gitu, kita tengok dia akal gitu. Dia buka tepi dia sikit tu, orang suruh tayar tu macam apa ni. Lepas tu dia bukan buat sama tayar, dia buat begini. Belakang nak kata terbang, tak boleh terbang, dia letak sayap belakang. Tapi itu pada kita, pada dia ada alasan dia. Tak boleh fikir macam mana dia nak buat begini. Dan tapi pada dia, hak dia tahu. Itu manusia lah kita, walaupun tak boleh kita nak banding dengan Allah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, alam ini hak dia. Dia nak buat macam mana terpulang. Itu keadilan. Dan Allah ilmunya dia tahu. Kita dah belajar dalam ilmu tauhid, Allah buat sesuatu tidak dengan walaupun sedikit. Di sana ada hikmahnya, cuma yang kita tak nampak, tak tahu, sebahagiannya kita tahu dan kita nampak. Muslimin yang dirahmati Allah, obat untuk menghilangkan ujub ini, yang pertama, ingat segala datang daripada Allah. Kelebihan yang ada yang Allah beri pada kita, ingat Allah yang bagi. Aku sekadar usaha ikhtiar saja, tapi tu pun tak bagi bekas, tak memberi kesan walaupun sedikit. Kedua, kena ingat mungkin kelebihan yang Allah beri kepada kita itu adalah istidraj. Istidraj saja. Pemberian Allah bagi, tapi Allah tak redha. Bila tak redha, waktu kita bimbang. Sebab tak redha lawan maksudnya murka. Bila Allah murka, dia bagi. Tengoklah macam kita marah anak kita macam mana. Kita bagi dia nak duit, tapi kalau kau pergi jaga, balik nanti bagi tangan tu, bagi duit. Tapi dalam keadaan marah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun sama. Dia bagi, jaga-jaga. Kita bimbang, takut apa yang diberikan senang, kita rasa kehidupan kita selesa, kita rasa dengan harta yang banyak, macam-macam kita boleh buat. Kita kena ingat kemungkinan ia adalah istidraj. Termasuk kesihatan, sihat sampai 60, 70 sihat. Nak pergi ke masjid, ke surau, majlis ilmu tak pergi, kita rasa macam sihat, ada apa? Tengok jiran sebelah tu, surau pun sakit je. Jangan takut-takut dia adalah istidraj. Sebab tengah-tengah sihat tu Allah Subhanahu Wa Taala ambil. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu, bab yang ke-10 pada menyatakan riak. InsyaAllah kita akan
Dia kita ikut dululah hak mana ada ni. Nanti ada rezeki kita akan sambung lah. Bila masa singkat ni lah, mungkin kita kena cadang juga ni kepada pihak masjid. Dia zikir pendek sikit. Dia kena begitu agaknya. Bukan kata-kata tak penting zikir, tapi dah masa dia bagi memang terbatas sikit. Kalau zikir panjang apa semua, saya rasa tak sampai pun setengah jam saya kuliah. Tak sampai setengah jam. Kita terpaksa kompres. Kita nak cerita detail sikit kan. Jadi sebab itulah. Tempat tu pun saya duk fikir yang 2 kitab dah ada tempat 2 kitab kena mengaji sekitab je. Jadi kita cuba ringkaskan sikit, bukanlah maknanya tak tu ataupun lajukan sikit. Sayang zikir-zikir tinggal, lajukan sedikit. Lajukan sedikit. Jadi masa tu lebih panjang untuk kita berkuliah lah. Bukan kata saya saja, ustaz-ustaz lain pun begitu jugalah. Supaya boleh beri ruang dan isyak kita berhenti. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sila. Orang bukan Islam tu tak bagi istidrah, dia bagi tu sebab siapa yang berusaha Allah bagi. Dia ambil asbab. Kalau dia ambil asbab dengan izin Allah, dia dapat. Siapa-siapa pun. Tapi dia ialah nak kata kita nak kata begitu pun boleh lah bagi orang kafir dia. Orang yang kaya-kaya, kenapa orang kafir, orang yang kafir tapi kaya, kenapa yang kafir dia berjaya? Sebab dia ambil asbab, dia berjaya. Itu kemudian dia rasa dengan pegangan dia tu baik dan sebagainya, bagus dan sebagainya, selamat dia dan itu adalah istidrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehlah juga kita nak kata begitu. Tapi kalau dia ambil asbab, siapa-siapa pun ambil asbab, Allah bagi dengan kehendak Allah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah bil Qur'anil azimi sudurana wa yassir bihi wa azzim bihi ujurana sin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa kuburana ya Allah. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وعملا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.